Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hanis Asfar bin Muhammad Nur, nombor matrik A178-870. Akan membentangkan bersama-sama dengan Muhammad Alif Daniel bin Hasrul Tahir, nombor matrik A196-522, berkenaan kemajuan sains membebaskan manusia daripada kepercayaan agama. Sebagai pendahuluan, sejarah sains merangkumi perkembangan sains daripada zaman dahulu sehingga kini, dan ia terbagi kepada 3 cabang, iaitu semula jadi, sosial dan juga formal. Akar terawal sains dapat ditemui di Mesir Purba dan juga Mesopotamia, lebih kurang 3000 sehingga 1200 sebelum Masihi. Dan untuk mengkaji kenyataan kemajuan sains membebaskan manusia daripada kepercayaan agama, tinjauan sejarah telah dilakukan menerusi penerangan yang dimulai daripada tamadun sains awal dan kemudian tamadun sains pertengahan, dan dilakukan diakhiri dengan tamadun sains moden. Terdapat 3 objektif yang kami akan lakukan. Yang pertama ialah mengkaji perkembangan sains yang dialami oleh tamadun-tamadun di dunia. Yang kedua adalah mengkaji hubungan antara agama dan juga sains oleh tamadun-tamadun di dunia. Dan yang ketiga, mengkaji pembebasan agama disebabkan kemajuan sains. Kemudian tinjauan dilakukan terhadap tamadun Mesopotamia pada tamadun Mesopotamia ini dipercayai konsep keagamaan mereka mengatakan bahawa Tuhan-Tuhan yang itu kuat dan berubah-ubah, dan tanggungjawab sosial jatuh kepada kasta pendeta, di mana kasta pendeta akan membentuk kerajaan awam bagi mengagih sumber bandar, dan pada ketika itu lahirnya matematik dan juga astronomi yang berkembang begitu pesat sehingga lahirnya ilmu-ilmu seperti arithmetik. Jadi tinjauan juga dilakukan kepada tamadun Mesir. Jadi tamadun Mesir mempunyai konsep agama yang mereka percaya bahawa semua kehidupan berakhir dengan kematian, dan mereka akan cuba untuk sedaya upaya untuk memelihara kehidupan selepas kematian ini secara badan dan juga mental. Dan ini dapat dilihat pada sumbangan tamadun Mesir, iaitu daripada segi piramid dan juga teologi Mesir. Dan tamadun Mesir juga mementingkan astrologi untuk meramal banjir di Sungai Nil. Kemudian kita lakukan tinjauan kepada tamadun Yunani. Jadi pada tamadun Yunani ini dikaji bahawa lahirnya falsafah semula jadi yang telah dijumpai oleh Thales of Miletus. Jadi Miletus ini dalam kajiannya telah meramal gerhana matahari dan telah mencipta sains formal geometri dan juga menerangkan kejadian alam dari segi perubahan air, fasa pepejan, cecair dan juga gas. Jadi dalam falsafah semula jadi ini menekankan juga konsep ketahanan, di mana konsep ketahanan mereka iaitu wujud dalam semua perkara, bagi membimbing mereka kepada matlamat yang diberikan ilahi dan untuk memastikan keteraturan dan alasan dunia. Jadi daripada konsep ketuhanan ini lahirnya sains Yunani klasik yang terbagi kepada 2, iaitu idea bahawa alam semesta mempunyai struktur yang teratur, dan kedua, tanggapan bahawa susunan ini bukan bersifat mekanikal tetapi sebaliknya bersifat organisma. Jadi segala-galanya di dalam alam semesta mempunyai fungsi dalam skema besar dan semuanya bergerak secara logik ke arah matlamat. Jadi tinjauan terhadap tamadun Islam juga dapat dilihat, di mana agama tamadun Islam ini ialah agama Islam, dan empayar Islam telah berkembang secara besar dan mampu menyaingi empayar Rom. Jadi empayar Islam menyatakan sains lama merupakan aset yang tidak ternilai, dan Al-Quran dan Sunnah mereka memberikan penghormatan yang khusus kepada perubatan sebagai disiplin yang dekat dengan Tuhan. Dan satu kaedah untuk melihat apa yang Tuhan maksudkan untuk manusia adalah melalui ilmu astrologi dan juga astronomi, dan daripada sini lahirnya ilmu geometri, dan juga telah dikaji teks-teks Hellenistik untuk mengembangkan ilmu, dan pada ketika ini sains kuno telah memasuki masyarakat Islam. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Alif Daniel bin Hasrul Tahir. Nombor kad matrik saya ialah A196522. Jadi saya adalah selaku pembentang kedua. Saya akan menerangkan tentang zaman gelap. Zaman gelap berlaku lebih kurang 1000 tahun. Ianya terjadi kerana perpecahan Rom akibat daripada serangan oleh orang Gaza.
Zaman ini zaman Eropah mengalami kemerosotan bidang ilmu pengetahuan, perdagangan dan juga pentadbiran pusat yang kurang berkesan. Zaman ini juga dicirikan dengan kongkongan agama Kristian oleh pihak gereja yang berkuasa mutlak terhadap masyarakat Eropah. Kegiatan ilmu pengetahuan berada di bawah pengawasan dan persetujuan mereka, di mana jika ilmu tersebut bercanggah dengan kepercayaan gereja, jadi individu tersebut boleh dikenakan hukuman. Wujudnya golongan sekular yang bertindak menggunakan akal tanpa terikat dengan kehendak agama akibat daripada penindasan kegiatan ilmiah dan juga kebebasan individu yang dilakukan oleh pihak gereja. Di zaman ini juga berlaku di mana dunia Islam semakin maju di bawah pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin dengan pentadbiran yang mantap dan ilmu pengetahuan yang unggul. Zaman ini juga merupakan zaman permulaan kepada zaman Renaissance. Zaman Renaissance iaitu bermaksud kelahiran semula yang berasal daripada perkataan Itali. Penghargaan semula ilmu yang dihasilkan oleh cendekiawan dalam tamadun Yunani dan Rom berlaku pada zaman ini. Di sini manusia mula berfikir untuk menyelesaikan masalah, dan pada zaman ini juga berlaku penerokaan kawasan baru bagi mencari ilmu dan penyelesaian permasalahan yang didorong dengan semangat inquiry atau semangat ingin tahu. Munculnya bandar baru di Itali seperti Venice yang menjadi tempat pelabuhan antarabangsa, pertembungan budaya, bahasa dan agama. Zaman di mana para cendekiawan mula memperkenalkan sains kepada masyarakat. Antara tokoh yang pada zaman ini ialah Galileo Galilei, merupakan penyumbang terbesar dalam bidang astronomi. Beliau berpendapat bahawa matahari merupakan pusat alam dan bukannya bumi seperti yang dinyatakan oleh pihak gereja. Zaman revolusi sains moden. Zaman ini berlaku pada abad ke-18. Munculnya gerakan intelektual dari pelbagai bidang seperti politik, ekonomi dan sosial seperti John Locke dan Adam Smith. Perubahan besar-besaran kepada masyarakat di Eropah dari segi dasar pemikiran yang menyebabkan wujudnya idea-idea baru. Perubahan daripada kepercayaan karut dan mitos kepada kuasa akal dan sains. Penggunaan sains berdasarkan akal dan eksperimen semata-mata tanpa mengambil kira kepercayaan. Revolusi ini melahirkan ramai tokoh seperti Francis Bacon dan juga Isaac Newton. Di zaman ini juga berlaku penciptaan peralatan baru seperti teleskop oleh Galileo Galilei, kegiatan penjelajahan ke dunia baru seperti penemuan benua Amerika dan West India juga berlaku. Di zaman ini sains dikembangkan secara berasingan daripada agama. Zaman revolusi industri, pembuatan barang berskala besar dengan menggunakan mesin telah berlaku. Di sini penggunaan mesin wap di seluruh industri dan perubahan sistem pengangkutan daripada haiwan ke kereta api berlaku. Sistem perhubungan juga bertukar melalui telegraf. Berlaku perubahan kepada kaedah saintifik, iaitu dilakukan secara bersistem melalui pengumpulan data, menghasilkan hipotesis daripada data yang dikumpul dan melakukan pengajuan terhadap hipotesis yang dibuat. Bidang seperti fizik, astronomi, geologi dan perubatan turut dikembangkan oleh tokoh-tokoh baru seperti Isaac Newton. Untuk pandangan peribadi pula, kebergantungan manusia kepada agama secara melulu tanpa menggunakan akal dan fikiran boleh menyebabkan kemunduran kepada masyarakat dan peradaban. Selain itu, perkembangan sains juga menyebabkan pengaruh dari pihak ugamawan dari segi kepercayaan semakin berkurang. Ini kerana pemikiran manusia yang semakin matang dan mampu membezakan fakta dan juga auta. Dan yang terakhir ialah kaedah-kaedah saintifik yang digunakan tidak mempunyai unsur yang berkaitan dengan agama, kerana ianya perlu dibuktikan secara saintifik, iaitu melalui eksperimen dan bukannya secara lisan sahaja. Untuk kesimpulan pula, pencarian dan penghargaan ilmu perlu ada dalam diri setiap masyarakat, kerana jika ilmu yang ada tidak dipelajari dan dipraktikkan, ini akan melahirkan masyarakat yang mundur serta kehidupan yang serba kekurangan. Selain itu, kehadiran agama tidak pernah menghalang sesuatu kemajuan tamadun itu. Sebaliknya, menyokong supaya kehidupan mereka menjadi lebih mudah dan melahirkan masyarakat yang proaktif. Yang terakhir sekali ialah peranan golongan atasan seperti pemerintah dalam menyumbang kepada peradaban manusia. Ini amatlah diperlukan kerana dengan adanya sokongan dari pihak kerajaan dari segi pemberian dana dan juga kemudahan kepada pihak-pihak yang ingin memperkembangkan lagi ilmu, menunjukkan bahawa ilmu itu sangat tinggi darjatnya dalam kehidupan manusia dan
dan dapat membantu balik manusia di masa hadapan.